Salam sejahtera Malaysia, selamat malam sekali lagi. Berita terkini yang memang bikin pening kepala. Bekas Perdana Menteri penuh Malaysia. Sekarang dah jadi Perdana Menteri sementara, caretaker. Dia disaman pula kali ini. Wah, memang betul lah. Selepas bubar parlimen, mesti ada orang yang suka, mesti ada orang yang tidak suka, mesti ada yang gembira, mesti ada yang meloncat-loncat, melompat-lompat, bergulik-gulik, menangis-nangis, teriak-teriak, royau. Banyak lagi lah. Banyaklah gaya-gaya manusia. Ada yang suka, ada yang tidak. Biasalah bah, memang begitulah politik. Tapi yang ini paling mantap. Dia tidak suka sampai dia saman PM. Ini barulah. Siapa yang saman PM nih? Seorang ahli parlimen. Seorang ahli parlimen yang memang veteran. Memang veteran menyaman Perdana Menteri. Siapa dia? Okey. Beliau ialah MP Klang. MP Klang menyaman Perdana Menteri dan memohon halang SPR adakan PRU15. Penyandang Parlimen Klang, iaitu Charles Santiago, memohon perintah mahkamah untuk menghentikan pilihan raya umum ke-15 daripada diadakan pada tahun ini. Dalam saman pemula yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam, ahli Parlimen DAP itu menamakan Perdana Menteri sementara iaitu Ismail Sabri Yaakob, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai responden. Charles menuntut supaya satu deklarasi bahawa permohonan Ismail Sabri kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen adalah bercanggah dengan perlembagaan dengan perkara 40/1 dan -1E Perlembagaan Persekutuan. Menurut Charles, permintaan untuk membubarkan parlimen tidak dibuat atas nasihat kabinet dan oleh itu terbatal dan tidak sah. Wow, terbatal dan tidak sah. Wah, saya baca lagi ya. Menurut Charles, permintaan untuk membubarkan parlimen dengan tidak dibuat atas nasihat kabinet dan oleh itu terbatal dan tidak sah. Dia juga memohon perintah bahawa pembubaran parlimen tidak mengikut perkara 55/2 dan perkara 40/1 dan -1E Perlembagaan Persekutuan dan perintah untuk menghalang SPR daripada mengambil sebarang langkah untuk mengadakan pilihan raya. Selain itu, Charles juga menuntut kos dan perintah lain yang dipikirkan sesuai oleh mahkamah. Dalam afidavit itu, Charles memetik musim tengkujuh dan risiko banjir seterusnya sebagai alasan untuk menghalang pilihan raya. Katanya, kawasan saya di Klang yang mempunyai 210,662 orang pengundi adalah antara yang paling teruk dilanda banjir Desember lalu, yang menyaksikan sekurang-kurangnya 54 terkorban dan sekurang-kurangnya 71,000 orang kehilangan tempat tinggal di semenanjung Malaysia, katanya. Charles seterusnya mengambil maklum amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai risiko banjir semasa musim tengkujuh pada November dan Disember. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, begitulah. Ada kebenaran juga apa yang dia katakan, tetapi nanti akan diputuskan oleh mahkamah. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Setiap kali nama Najib Razak keluar mesti yang pelik beritanya. Terbaru ini lagi pelik, tuan-tuan dan puan-puan. Banduan Najib Razak, banduan yang paling berprofil tinggi rasanya di Malaysia kerana beliau adalah bekas Perdana Menteri dan bukan tidak lama lagi memang sudah pun dikenakan hukuman penjara, cuma sekarang perlu derayuan dan Mahkamah Persekutuan lagi lah untuk Rosmah Mansor pula. Isteri beliau pun mungkin akan masuk penjara. Memang sudah dijatuhkan hukuman penjara, tetapi berharap kepada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Adakah kedua-duanya akan dia menang atau tidak? Kalau tidak, memang dia akan dipenjara panjang betul lah. Okey, terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan.
Berkenaan dengan pilihan raya umum pula kali ini, Najib boleh bertanding PRU 15? What? Ini memang lucu. What? Aduh, tolonglah, janganlah, jangan. Saya terus terang jangan. Kenapa jangan? Janganlah rusakkan negara Malaysia dengan banduan pula tiba-tiba bertanding PRU 15. Tapi apapun kita baca dulu berita inilah. Persoalan berbangkit di Mahkamah Tinggi pada hari ini, yaitu sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman penjara dibenarkan menjadi calon pilihan raya umum ke-15 atau sebaliknya. Ia berdasarkan keputusan permohonan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Jabatan Penjara tidak membenarkan Najib menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang mungkin memberi kesan langsung kepada peluang Najib bertanding pada PRU 15. Aduh. Peguam Najib iaitu Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata perkara itu penting kerana bekas Perdana Menteri itu mempunyai hak mengikut perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Oh begitu. Tak apalah. Kalau mahkamah benarkan, okeylah, benarkan je lah. Undilah Najib. Oh, nanti gambar dia gambar banduan pula. Susah juga. Najib mempunyai hak hadir ke parlimen. Peruntukan undang-undang memberi hak kepada banduan untuk ditemani dan hadir ke parlimen. Namun laporan mengatakan parlimen dibubarkan. Soalan berbangkit sama ada Najib boleh hadir ke tempat pencalonan dan dicalonkan pada PRU 15. Perkara ini boleh dipertikaikan mengikut perkara 48 dan sebab itu saya cadangkan kes permohonan semakan kehakiman seawal Jumaat ini. Katanya pada pengurusan kes itu di hadapan hakim yaitu Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid. Terdahulu Peguam Persekutuan M. Kogila Bigai yang mewakili Jabatan Peguam Negara AGC memohon tarikh pendengaran kes itu ditetapkan sekurang-kurangnya seminggu dari hari ini. Ia berikutan AGC memerlukan masa untuk meneliti permohonan difailkan oleh bekas Perdana Menteri itu. Katanya sekiranya terdapat bantahan berhubung permohonan, pihak kami akan memaklumkan kepada mahkamah katanya. Mahkamah kemudian memutuskan pada 19 Oktober untuk pendengaran kes berkenaan. Menerusi notis permohonan semakan kehakiman itu, Najib yang bertindak sebagai pemohon menamakan Kerajaan Malaysia, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Jabatan Penjara sebagai responden. Bekas ahli Parlimen Pekan itu, wow, sekarang sudah bekas lah, sebab sudah bubar kan. Bekas ahli Parlimen Pekan itu memohon antaranya perintah certiorari yaitu untuk mengenepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya mendapatkan akses kepada pegawai atau pembantu bagi tujuan menjalankan kerja di kawasan parlimennya. Najib juga memohon perintah yang sama untuk mengenepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya hadir pada persidangan Dewan Rakyat. Turut dimohon perintah mandamus supaya responden mengambil semua langkah perlu untuk membenarkannya menghadiri sidang Dewan Rakyat pada tarikh yang sudah ditetapkan dan relief. Perintah dan serta lain-lain arahan yang difikirkan wajar oleh mahkamah. Dalam afidavit sokongannya, Najib berkata Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Penjara melalui penjara Kajang pada 28 September lalu menyampaikan keputusan menolak permohonannya untuk menghadiri sidang parlimen atas alasan keselamatan. Tidak berpuas hati dengan keputusan itu, Najib mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri pada 30 September lalu dan oleh kerana sidang bermula pada 3 Oktober lalu, beliau memohon supaya keputusan dipersepatkan. Oleh kerana tiada seberang jawapan, Najib memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman. Katanya berdasarkan perkara 59 Perlembagaan Persekutuan, beliau mempunyai kewajipan dari segi perlembagaan untuk melaksanakan tugas dengan efektif sebagai ahli Parlimen Pekan. Okey. Kalau tidak ikut undang-undang, saya tidak setuju Najib Razak banduan ini jadi wakil rakyat. Saya tidak setuju. Tapi kalau ada dalam perlembagaan ada undang-undang mengatakan sedemikian, kamu uruslah cepat-cepat, kasih manang dia supaya dia boleh bertanding. Kalau ada undang-undang dan dia memang ada hak untuk bertanding dan tidak menyalahi undang-undang Malaysia serta perlembagaan Malaysia, kamu uruslah dia supaya dia boleh bertanding. Tapi kalau indah dah, janganlah benarkan mana boleh banduan jadi wakil rakyat. Okey? Siapa-siapa pun banduan tidak boleh jadi wakil rakyat. Anwar pun kalau masuk penjara jadi banduan, jangan kasih jadi wakil rakyat.
Rafizi pun sama. Siapa lagi? Mahathir pun sama. Mat Sabu pun sama. Lim Guan Eng pun sama. Siapa saja yang sudah jadi banduan, saya tidak setuju kalau jadi ahli Dewan Rakyat. Kecuali ada undang-undang yang mengatakan mereka boleh. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.